Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Kita telah baca dan fahami sebentar lalu satu hikmah yang berkait kaedah yang sebaik-baiknya untuk kita mencapai cita-cita hidup dunia dan akhirat, iaitu dengan cara kita serahkan kejayaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha bersungguh-sungguh, kita penuhi segala faktor-faktor, sebab-sebab yang biasanya membawa kejayaan berdasarkan kepada ketakwaan yang sebenar dan tawakal yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kita tidak boleh kejar cita-cita dengan cara bergantung pada kekuatan diri, kebijaksanaan diri, usaha ikhtiar diri sendiri tanpa bergantung kepada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang lain yang penting yang telah saya terangkan ialah tentang kejayaan itu sendiri. Kita hendaklah faham bahawa dalam Islam apa yang dinamakan kejayaan tidak semestinya apa yang kita kejar itu berjaya kita dapat. Walaupun yang kita mahu, yang kita kejar itu gagal tak dapat, tapi Islam mengajar kita itulah dapat. Kalau sekiranya kita berjaya mencapai cita-cita kita, itu satu kejayaan. Sebaliknya, kalau kita gagal juga itu satu kejayaan. Yang pentingnya ialah kaedah kita mengejar cita-cita itu mengikut keredaan Allah, ikut syariat, ikut hakikat sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan dalam Quran dan telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang penting dalam masa kita mengejar cita-cita ialah setakat mana kesungguhan kita mematuhi syariat Allah dan setakat mana kita berpegang kepada tauhid. Berjaya atau tidak, semuanya berjaya. Kalau berjaya pun berjaya, kalau gagal pun gagal. Kalau gagal pun berjaya. Ini artinya tidak ada kegagalan bila kita benar-benar menjadi seorang mukmin, mengejar cita-cita secara Islam yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Dicontohkan dalam Quran, peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah, menang atau kalah itu sama saja. Dalam perang Uhud, tentera Islam kalah. Bila kalah, biasalah orang yang kalah dilanda oleh perasaan yang bukan-bukan, yang menyalahi akidah, menyalahi kehalusan tauhid. Lebih-lebih lagi bila tentera Islam disindir-sindir oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah, maka Allah SWT terangkanlah kepada orang-orang Islam pada masa itu, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu rasa lemah, rasa duka cita dan apa juga perasaan yang tidak sesuai dengan seorang mukmin karena kekalahan kamu dalam perang Uhud.
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tetap tinggi di sisi Allah sekiranya kamu mukmin. Jadi kalah dalam perang Uhud itu pun menang sekiranya tentera Islam itu benar-benar mukmin. Kalau menang pun menang, kalah pun menang. Ini tidak ada dalam agama lain, hanya dalam Islam saja. Menang memanglah menang, kalah pun menang. Di sinilah tuan-tuan ya, kita perlu menggunakan hati. Macam mana yang saya selalu sebut ya. Kalau guna akal saja aku tak faham lah ustaz ni. Menang tu menang okey lah, tapi kalah ini, menang ini susah. Bagi orang yang guna akal semata-mata, terutamanya akal yang masih gelap, tidak disuruhi oleh cahaya hidayat Allah, pun susah. Tapi kalau akal yang sudah diterangi oleh cahaya hidayat, akal pun boleh terima. Lebih baik lagi sesudah akal diterangi oleh cahaya hidayat, hati pun, ruang hati pun terang. Jadi jelas. Oleh sebab itu apabila turunnya ayat tadi, orang-orang Islam pun senang hati tuan-tuan. Ayat itu disambung lagi, in massakum ya. Apa ya Ustaz? Mana Ustaz? Imam. In massatkum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sekiranya kamu ditimpa kekalahan, mana bila kita pernah gagal, sesungguhnya musuh kamu orang Quraisy pun pernah kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari menang kalah itu kami gilirkan. Artinya masa kita berjaya, masa kita gagal, itu Allah gilirkan. Sama saja, berjaya pun berjaya, gagal pun berjaya. Kerana kedua-duanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.